Okey. Itu kan nombor kuat. Nampak. Pasal nombor. Dia tengok. Merah. Dah start dah kan? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Okey, hari ni insya-Allah akan bedah buku yang sama juga macam minggu lepas. Sebab minggu lepas kalau perasan aku bedah dalam 15 ke 16 faktor. Macam ada lagi yang tak cukup, ada lagi dalam 10, ataupun kalau yang aku list dekat dalam page tu ada dalam 12 poin lagi yang aku boleh share lagi. So insyaAllah hari ni 2.0 dah merangkap final lah. Kira lepas ni orang lain nak pula kot bedah orang lain bedah ataupun buku lain insyaAllah. Okay, nak recap balik yang minggu lepas ni, recap balik sebab bila nak relate dengan benda yang aku nak bawa hari ni ada 5 benda. First, kita akan tengok inequality tu, kita akan slice by race. Maksudnya dalam komposisi Bumi Putera, berapa peratus yang kaya dan purata kekayaan kau berapa. Tu sebab kadang kita sebut benda inequality ataupun ketaksamarataan dia macam umum sangat. So kita kena slice by race, lepas tu baru kita tahu berapa peratus yang kaya dan kekayaan mereka macam mana. Dan kalau yang miskin, mereka punya berapa amount. Contoh berapa ribu dan sebagainya, ada disebut dalam buku ni. Okay, itu slice by race. Lepas tu puncak inequality. Lepas tu kita sembang sikit lah macam mana inequality tu boleh berlaku. Sebab minggu lepas faktor sekian. Sekarang kita masuk dalam sikit, just beberapa benda je. Puncak inequality itu kita hurai. Lepas daripada tu sentuh isu meritokrasi. Lepas tu akan relate dengan MRSM lah. Macam mana yang Dr. Muhammad Abdul Khalid sebut dekat dalam RTM waktu itu. Dia sebut pasal isu macam mana anak orang kaya pun masuk MRSM. Sebab tu kita akan tengok balik lah. MRSM ni sepatutnya siapa masuk dan sebagainya lah. Yang keempat, dulu aku sebut pasal cadangan solusi penulis, cuma bagi aku tak masuk lah. Sebab aku just sentuh surface. Lepas tu tu dah dekat 10-11 nak habis dah lah. So aku macam mungkin ada benda yang tertinggal. Hari ni aku nak ulang balik. Itulah kali perbincangan ni ada soalan daripada aku sendiri. Tak apa, tapi nanti sekali kita akan sembang. So kita masuk yang first. Kita akan slice by race. Kita tengok buku ni, buku Antara Dua Darjat, muka surat 155. Bila main tentang komposisi kekayaan, dia habaq kat sini, data menunjukkan bahawa purata rakyat Malaysia mempunyai kekayaan kasar sebanyak RM226,599 yang terdiri daripada 208,504 nilai aset harta dan RM18,055 dalam aset kewangan. Dia pecah lah aset, harta dan kewangan lah. Okey. Dia kata walau bagaimanapun angka ini tersasar disebabkan wujudnya kekayaan yang sangat tinggi oleh sebilangan kecil rakyat Malaysia. Okey, macam ni contoh kan. Kita kat sini contoh ada 10 orang. Contoh 2 orang dia ada 1 juta dan 1 juta. Contoh 2 orang ni ada 1 juta. Lagi 8 orang semua ada RM1. Contoh. Okey. Bila kira purata, kita akan tambah 1 juta dengan 1 juta dengan RM8, dia akan jadi 2 juta RM8. Bagi 10. Okey, bagi 10 kita akan kata okey, purata duit yang kita ada sekarang, seorang kat sini akan ada RM200,000 RM8. Tersasar lah. Sebab apa? 8 orang ada RM1 lah dah pakai.
dia akan lari. Sebab tu yang dekat dalam ni dia apa? Atas pot lawa. Yes, atas nampak lawa. Untuk purata kira yang masa tak miskin lah. Tapi bila slice balik masuk dalam balik, okey, dia tengok median. Masalah dia kata. Sebaliknya, bacaan median ni Dia macam medium tengah. kat tengah, Medium. selalu median. Kalau dulu kat sekolah kita belajar, media tengah. kalau number kan, kita susun number dari paling kecil ke paling besar tu kita ambil kat tengah-tengah tu. Tengah. Kalau kita nak tengok Dia jurang macam yang dia macam ni lah, dia macam papan apa? Papan. papan yang sikit tu. jengkit-jengkit. Yang Kita tengah tengok tu. yang tengah-tengah, yang balance antara depa. Itu. Yang sekali lagi tu purata ni kita nak tengok. Purata tu maksudnya anggaran lah, seorang tu berapa. Cuma bila kita nak ambil seorang Tak dengan cara macam tadi, tak boleh lah. Sebab dua orang tadi ada sejuta, lagi 8 orang ada RM1. Tu contoh je nak bagi senang faham. Dia kata sebaliknya bacaan median menunjukkan bahawa median atau bacaan pertengahan kekayaan kasar isi rumah adalah 156,997 dengan aset harta dan aset kewangan sebanyak 311. Kalau dengar balik tadi yang aku kata 200,000 lebih. Sekarang 100,000 lebih dah. So memang lari. Kata kekayaan di Malaysia didominasi oleh kekayaan aset hartanah. Kira-kira 92%. Ini selaras dengan komposisi kekayaan di negara-negara lain, iaitu majoriti kekayaan terdiri daripada hartanah atau aset ketara berbanding aset kewangan cair. Kiranya orang kaya standard yang akan beli tanah banyak, yang akan beli saham banyak apa, orang kaya. Tanah kalau untuk orang miskin ni kadang-kadang warisan je lah. Kalau daripada pok-pok dulu hak ada, tu pun kadang-kadang dia end up jual. Kebanyakan kes kadang-kadang tu macam ada kes dekat belah Bagan lah, ada juga dia end up jual. Terpaksa. So kira dah lah miskin, lepas tu aset tak ada. Benda tu jadi masalah, terutama untuk Bumi Putra. Okey. Muka surat seperti 56 dia kata perkara yang agak mengejutkan daripada data tersebut adalah lebih separuh rakyat Malaysia tidak mempunyai aset kewangan, 1/4 tidak mempunyai aset harta dan 12% isi rumah di Malaysia tidak mempunyai kekayaan. So bila Dr. Muhammad Abdul Khalid sebut benda ni, kekayaan kiranya masalah rakyat di Malaysia, kewangan dah bermasalah, simpanan tak ada. Lepas tu aset macam tadi aku sebut lah, sahamnya, tanahnya, semua tak ada. So macam kita relate balik dengan fakta yang dia bagi sebelum ni, kalau hilang peluang pekerjaan, boleh simpan kat mana sangat, berapa bulan lepas tu dah tak ada duit nak belanja. Okey. Lagi dia akan sebut pasal KWSP dan juga untuk orang pencen. Dia kira untuk orang pencen pula macam mana. Okey kita akan pi. Okey. Dia kata dari segi pemilikan hartanah, muka surat 157. Dari segi pemilikan hartanah, penduduk bandar berada dalam situasi lebih buruk berbanding penduduk luar bandar. Kira-kira 32% penduduk bandar tidak mempunyai sebarang hartanah berbanding hanya 17% dalam kalangan penduduk luar bandar. Tu tokoh duduk bandar. Obviously lah duduk bandar. Penang boleh ada homeless. KL boleh ada homeless. Sebab padahal metropolitan kira tempat maju, boleh kerja apa semua kan. Tapi boleh ada homeless. Bukan takat dekat pulau ni, kat seberang KL. ada. KL ada, seberang belah JT. JT Batu bawah TT tu ada homeless. So bila kita relate balik, tapi kita kena masuk lebih dalam lagi lah. Macam mana mereka jadi homeless semua sebab benda tu. Kadang bukan sebab kemiskinan. Yes, multifactorial. Kadang-kadang tu ada juga yang lari masalah, just tidak buat TT. Ada. Cuma bila kita tengok keadaan ekonomi, sebab contoh kalau macam kita kena tengok isu homeless lah. Kita masuk ke situ sikit sebab ada kena-mengena dengan isu malam ni. Ada satu buku mereka pergi interview, buku pasal homeless, tajuk dia They Took My Shoes, kira MPH publication lah. Dia interview seorang-seorang. Memang multifactorial. Ada mu'alaf, kita sebut mu'alaf lah, senang faham kan. Mu'alaf dia main bandar, hilang beg. Lepas tu kira Tak ada apa. sebab dia kena halau daripada rumah dia. So bila dia main KL, dia nak cari kerja apa semua, beg dia hilang. Orang curi apa semua, kira dia terpaksa duduk dekat jalanan lah. Dan lepas tu main tanya dia, apa masalah dia dengan bini dia. Lepas tu ada juga benda-benda lain, terlibat dadah dan sebagainya. Bila aku rujuk balik benda ni dengan Prof dengan Dr. Wani yang buat tesis PhD pasal gelandangan. Tesis PhD dia macam tajuk dia tentang gelandangan. Memang dia kata benda ni memang multifactorial, confirm. So bila kita relate balik,
kemiskinan tu salah satu je punca. Salah satu dah punca. Lagi lah. Macam mana? Maksudnya kemiskinan persen dia sikit sajalah. Aku tak sure dari segi persen tu. Cuma dia ada menyumbang. Dia ada menyumbang. Sebab kalau kita turun, contoh pergi dekat JT yang aku duk pergi tu, yang JT Batu tu, ada je student politeknik memang kan. Sebab bila tanya balik, onsoh. Masalah kemiskinan tu real dekat Malaysia. Even negara kita kaya. Yang tu hakikat kita kena terima lah benda tu kan. Okay, baik. Dia dalam muka surat 157, aku tulis kat sini paling menarik setakat sekarang. Yang setakat aku baca hari tu, pengagihan kekayaan isi rumah. Seperti yang dijangkakan, pengagihan kekayaan amat tidak sekata. Dia mak tulis. Taburan keseluruhan pegangan kekayaan menunjukkan kekayaan kasar bagi kelompok 40% terbawah adalah RM123,428. Yang tu untuk B40, yang antara yang paling miskin lah. Selalu kalau dimasuk B40 tu, yang kelompok 40% ke bawah yang miskin. Okey. Dan mereka memiliki kurang 7% jumlah kekayaan isi rumah. 7% je, 40% ke bawah. Maksudnya mereka ramai. Okey. Okey, bayangkan portion dia, saya aku buat. Portion dia. Okey, sebenarnya. Kalau ada ruang lah. Okey. Portion dia, kalau kita kata yang ni B40, maksudnya sini 40% lah. 40% orang. B40 tu Malaysia. dia. B40 tu dia. Below 40. Maksudnya macam dekat sini dia habaq Okey. nak merujuk pada orang miskin. Below 40 tu semua. 40% ke bawah. Sana kelompok 40% terbawah. Depa rujuk pada kadar kemiskinan. Okey. Kadar kemiskinan. Maksudnya orang miskin tu miskin. sebanyak 40%. Yang dia nak main daripada kaya ke miskin. 40% kira ya persen. Okey. Sebab lagi dia akan ada So, kelompok B40 tu dikira 20% miskin ke kaya. lah. Macam mana? B40 tu dikira Miskin lah. kadar kemiskinan. Miskin lah. Kira geng miskin. Sebab atas lagi dia akan ada 20% yang ni yang merujuk pada orang kaya. Okey. Dia sekali tau. Yang kelompok atas ni paling kaya, kelompok 40% bawah ni paling miskin. Ni pertengahan lah. Boleh lah. Pertengahan. Ini kira 40% pertengahan. Dia tengok video Dr. Khalid ni kata apa B40 tu rupanya yang ni lah. Bila tengok dalam ni macam ni lah. Bila tengok dalam buku ni, Tengok tu. sebab dia memang dekat dalam forum dia akan habaq. Dia kata B40. Selalu dia kata B40. Ya, dia kata sebab B40. B40 tu hak bawah ni lah. Sebab dia habaq. Okey ya, dia kata kelompok 20% termiskin lebih menyedihkan dengan purata kekayaan mereka lebih kurang RM11,666 dan kekayaan mereka apabila dijumlahkan adalah lebih rendah daripada 0.2% daripada dalam jumlah keseluruhan kekayaan di Malaysia. Kiranya nak abang kata yang miskin tu sangat-sangat miskin. Kira macam kalau yang tu yang kata inequality tu. Okey. Lepas tu dia kata sebaliknya kelompok 10% terkaya membentuk 40% pengagihan kekayaan. Wah, boleh faham tak? Tadi dia kata Inequality ni pengagihan yang tak sekata kan? tak sekata. Betul. Pengagihan kekayaan yang tak sekata. Macam tadi dia habaq B40. Okey. B40 dia kata memiliki kurang 7% daripada jumlah kekayaan isi rumah. 40% punya orang ada 7% je kekayaan. Bila dia rujuk, dia kata kelompok 10% terkaya, dia ada 40% pengagihan kekayaan. Contoh kita habaq kata kalau dalam ni Ada individual. contoh dalam ni ada 100 orang. Okey. Okey, kita ambil contoh 100 orang. 100 orang kita susun daripada paling kaya sampai ke paling miskin. Okey, kelompok sebab dia kata kelompok tadi. Ni nombor 1 paling kaya lah. Yang 100 ni paling miskin. Okey. Bila dia kata 40%, maksudnya daripada orang yang ke 60 Contoh 60 sampai ke orang ke 100, 40 orang. Okey. Depa ni punya kekayaan dia 7%. 7%. Okey. Bila hak atas 1 sampai 20, okey. Percentage dia punya kekayaan ni pun bila sebut dalam ni tadi dia kata ada 10% kekayaan yang paling kaya. Okey, 10% maksudnya 1 sampai 10 depa ni membentuk 40% kekayaan. Maksudnya most of harta ada kat depa. Faham tak? 1 sampai 10 orang 40%
kekayaan. Okey. Tapi 60 sampai 100 40 orang 7% je. Dia macam sangat tak sekata. Benda tu. Betul hal selebih ya. Wow. Yang tu pertengahan. So bila saya baca buku ni memang kata, weh, nampak ah. Nampak ah kata kelompok 20% termiskin tu sangat-sangat miskin. Hari ni tadi aku sebut 40% kan. Lepas tu dia kata kelompok 10% terkaya membentuk 40% pengagihan kekayaan dengan purata kekayaan sebanyak RM494,602, iaitu 305 kali lebih tinggi daripada jumlah median. Tadi yang median dia kira tadi. Tinggi ya. So obviously masalah inequality, maksudnya kekayaan yang tak sama rata. Kekayaan yang tak sama rata ni memang jadi, dan kalau sampai 305 kali ganda tu jauh sangat lah tu. Kiranya kalau yang miskin tu miskin teruk, yang kaya sangat. So benda ni bermasalah lah. Tapi atas nampak lawa lah. Yes. Kalau dia just kira purata anggaran kekayaan, tak ada masalah apa pun. Dia nampak lawa. Dia nampak besar lah jumlah tu sebab dia ambil berapa orang, dia tak kira hak yang tak ada duit. Itu masalah. Boleh faham setakat tu lah. Okey, baik. Dia kata pengagihan aset kewangan paling tidak sekata dengan kelompok 10% terkaya. Ini aset kewangan. 10% terkaya mempunyai 14,211%. 14,211% lebih daripada median kekayaan kewangan. Macam tadi dia same macam ni. Hak ni 40% kan. Hak ni dia kira balik kalau dari segi duit 14,211%. Muka surat 158. Mereka menguasai kira-kira 77% keseluruhan pengagihan. Manakala kelompok 80% termiskin membentuk hanya 56%. Okey. Aku tulis lagi sekali ya. Saya tadi juga sama juga. Cuma ni faktor yang lebih menyedihkan lah. Dia kata 10% terkaya. Okey. 77% keseluruhan pengagihan. Itu 10 orang. Tapi ada 77% pengagihan kekayaan keseluruhan. 10 orang. Contoh yang ni kira kita nak senang faham. Sebab ni aku nak kata 10%. Tak. Okey ya. Kalau ada 100 orang, 10 orang 77% kekayaan keseluruhan. Lepas tu dia kata manakala kelompok 80% termiskin membentuk hanya 56%. Lagi teruk 80. Daripada orang yang ke-20 sampai yang ke-100 5.6% kekayaan. Kebanyakan ada dalam 10 orang ni ya. Boleh faham? Kiranya tadi number tadi dia pasal kekayaan aset kewangan dan sebagainya. Hak ni keseluruhan. Maksudnya explain balik benda aku cakap tadi, tapi dalam worst situation lah. Kira Malaysia ni jadi macam India balik lah. Kaya sangat, bisnes sangat. Yes. Dia akan bentuk kelas lah. Betul. Dia akan bentuk kelas balik lah. Yang kaya terus, miskin teruk. Wah, dia lah. Yes, sebab tu betul Muhammad Abdul Khalid kata masalah kemiskinan ataupun masalah inequality ni akan selalu diperdebatkan. Dia takkan selesai macam tu je. Dia makan masa lah. Dan sebab tu dia bagi solusi. Dia bagi cadangan solusi macam mana nak bagi settle masalah ni. Okey. Setakat lah faham lah. Boleh lah? Okey. Dia kata sementara itu kelompok separuh terbawah pula menyumbang hanya 0.01% dengan purata aset kewangan bernilai sebanyak RM311. Okey, 0.1% kekayaan saja. Dan dia ada bagi faktor daripada Amerika. Cuma kira kalau faktor yang kita boleh relate sikit, kajian terbaru Bank Negara menunjukkan bahawa hanya 1 daripada 10 rakyat Malaysia mampu bertahan lebih daripada 6 bulan sekiranya hilang punca pendapatan. Aku sebut dah minggu lepas. Itu dah. Aku sebut dah minggu lepas. Kalau 10 orang hilang kerja, seorang dah boleh tahan selama 6 bulan. Lepas baru tu tak tahu dah macam mana. Biasalah kita nak kena belanja tiap hari kan. Okey, ni pasal KWSP yang aku sebut itu. Okey. Kekurangan aset kewangan juga memberi masalah bagi mereka yang hampir bersara. Orang yang nak pencen semua lah. Okey. Hampir 2/3 mereka dalam kumpulan umur 51 hingga 55 hanya mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000.
di dalam simpanan wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Malah 1/5 hanya mempunyai simpanan kurang daripada 7,000. Ni KWSP ni kan dah potong kerja, dah potong kan. Ha. Ya, 1/5 daripada orang yang nak pencen ada kurang daripada 7,000 dihabaq daripada laporan tahunan KWSP 2015. Dia kata ini jelas tidak mencukupi untuk pembelanjaan hari tua. Okey, contoh kita ada 7,000. Okey. Kita habaq kata jika kita andaikan pembelanjaan bulanan lebih kurang 1,000. Contoh umur 51 ataupun kita kata umur 50 pencen dah berhenti dah kiranya. Okey, pencen. Dia ada 7,000 je dalam bank dah, dalam KWSP dia. Okey. Kalau sebulan dia belanja RM1,000, dia boleh tahan 7 bulan je lah. 7 bulan. Okey. Simpanan ini boleh menampung gaya hidup pesara Malaysia untuk hanya 7 bulan sahaja. Ini bermakna mereka akan kehabisan sumber kewangan pada usia 56 dan memandangkan jangka hayat rakyat Malaysia adalah lebih kurang 75 tahun. Terdapat baki 2 dekad lagi. 2 dekad lagi yang akan menyaksikan wujudnya jurang dan kedudukan kewangan yang tidak menentu kepada 1/5 rakyat Malaysia. 1/5 orang nak pencen ni dia boleh sebah dalam berapa jangka masa saja. Lepas tu lebih 2 dekad mereka akan sengsara lah sebab simpanan tak ada. Patut ada yang tutup kerja dipakai apa tu. Tak terkejut lah sebab kita just tak tanya depa je KWSP tak ada lah. Kan sebab kan kadang-kadang tu potong berapa sen. Sekarang majikan punya share dengan kita punya share nanti potong kan. Majikan akan bayar 2 kali ganda. 2 kali ganda. Ya. Cuma tu lah kadang dia relate balik dengan soal gaji juga kadang-kadang tu. Kalau gaji minimum kecil, obviously akan potong kecil lah. Dah lah dia pernah sebah macam mana. Lepas tu simpan. Habis pada tu lepas umur 55 keluar nak guna duit kurang. Tapi kalau tak sebab selalunya kalau dia potong macam sebenarnya KWSP at least 200 lah potong. 200 potong dari kita. Okay. Tapi majikan akan bayar 2 kali ganda 400 lah. Okey. 400 Sepatutnya banyak lah kan. Lah. Tapi tu yang heran tu. Macam mana boleh ada sikit sangat? 1/5 ada lebih kurang 7,000. Tak sure 1/5 ni macam mana. Depa ni kerja ke ataupun depa kerja sat dan sebagainya kita tak tahu lah. Kerja lompat lah. Boleh jadi lah. So tu macam masalah juga tak kira lah apa yang menyumbang kepada masalah yang 1/5 golongan ni yang ada 7,000 di simpanan ni. Tak kira lah masalah apa yang menyumbang pada benda tu, cuma keadaan gawat lah. Kita risau lah sebab tak boleh sebab lepas dah pencen. Sepatutnya bila orang tu dah pencen kita kata okey lah. Patutnya okey, hang boleh relax atau fikir dah pasal kerja apa semua, cuma boleh tahan 7 bulan. Agak tu 1,000 kalau sebulan. Kalau anak banyak, keluarga besar. Macam mana kan? Kalau anak-anak belum kerja lagi problem. Okey. Selesai dah pakai KWSP tu. Orang besar. Okey, ni pasal jurang etnik. Okey. Yang aku kata tadi kita nak slice by race kan. Okey. Jika perbandingan dilakukan antara kaum utama Malaysia, Bumiputera mempunyai paling sedikit kekayaan dibandingkan dengan kaum lain. Sama seperti dalam jurang pendapatan, gaji tiap bulan. Kekayaan dia akan rujuk aset, tanah, saham, apa benda, bisnes apa semua. Okey, simpanan duit dan sebagainya. Okey, baik. Pendapatan isi rumah dia kata ni pada tahun 2009. Pendapatan isi rumah kaum Cina melebihi kaum Bumiputera. Aku rasa ni typo sini. Dia kata dan Cina, muka surat 161. Dia kata melebihi kaum Bumiputera dan Cina. Aku rasa dia nak rujuk pada India. Dia mungkin typo kat sini lah sebab kaum Cina dia dah rujuk atas dah. Iaitu masing-masing 1.38 dan 1.25 kali ganda. Dia nak habaq kalau orang Cina punya kekayaan kita bandingkan dengan orang Melayu punya kekayaan, beza dia 1.38. 1.38 kali ganda. Dia untuk bagi orang pakai gaji ke apa? Yang ni saklah. Setakat yang dia bagi kita ni umum. Sebab lagi dia akan compare antara majikan dan juga pekerja. Okey. Lagi kot dan faktor pasal majikan dan pekerja ni pun lagi akan mengejutkan jugalah daripada buku ni. Saya ikut buku kita. Okey, muka surat 162. Menariknya, kelompok 20% terbawah kaum Cina, maksudnya orang miskin. 20%
peratus terbawah kaum Cina mempunyai kekayaan hampir sama dengan kekayaan kelompok 40% terbawah Bumiputera. Boleh faham? Macam tadi aku bagi 1 sampai 100 tadi. Okey. 1 sampai 100. Tapi sekarang kita pergi by race pula. Cina dengan Melayu. Contoh Cina dengan Bumiputera. Kalau Cina 20 orang ada apa? Kita ambil daripada angka 80 sampai 100. Mereka punya kekayaan untuk orang yang apa paling miskin 20% mereka sama dengan Bumiputera punya 40% terbawah. Start lah. Macam 40 orang Bumiputera yang paling bawah ada harta yang sama dengan 20 orang Cina yang paling bawah. Okey, faham. Ni hak paling bawah ni. Okey. Tak sekata juga. Dalam kalangan orang miskin yang berbeza-beza kaum pun tak sekata juga. Yang tu antara orang miskin. Orang kaya saya cakap yang ni kita banding cross race lah. Kalau kita tengok dalam race tu sendiri pun sama. Macam tadi juga dia kata tadi, kaya gila-gila, miskin sangat-sangat. Okey, yang ni cross sebab apa? Yang ni untuk kaum Cina, ni untuk Bumiputera. Boleh tak? Okey. Baik, menariknya dia kata, ini bermakna bahawa seorang Cina yang miskin tidak jauh berbeza dengan seorang Bumiputera kelas menengah. Cina miskin lebih kurang dengan Bumiputera kelas menengah. Kira definisi miskin mereka untuk kita menengah. Kira macam mereka miskin tapi bagi kita Kita Bumiputera macam boleh lah. Boleh hidup. Boleh hidup lah. Macam tu. Okey, boleh faham lah. 162 muka surat 162 juga. Walau bagaimanapun sekiranya analisis ini diperincikan dalam setiap kaum, didapati kaum India mempunyai nisbah sifar aset kewangan tertinggi. Kiranya nisbah aset kewangan, simpanan duit, okey, tertinggi 66%, diikuti oleh Bumiputera 64% dan kaum Cina 56%. Dalam erti kata lain, majoriti rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang etnik tidak mempunyai simpanan. Yang ni nak bukti kata Dr. Muhammad Abdul Khalid ni dia buat analisis bukan bias ikut race, tak. Dia tengok setiap bangsa dia habaq bangsa sekian-sekian kira lagi teruk. Kalau dia pro pada Bumiputera saja, maksud aku ke semua faktor dah ni dia akan kata Bumiputera miskin. Tapi ni India, dia sebut India kalau dari segi aset kewangan India paling teruk, paling miskin lah kita kata dari segi aset kewangan. Ya Allah. Dia memang tu faktor dia. Aku tak tahu dia quote, dia kata ini tidak mengambil kira simpanan wajib menerusi KWSP. Dah boleh point dia kaya. Ada aja kan? Ada aja. Cuma aku tak sure. Kita kena check balik faktor tu. Cuma benda yang dia claim kat sini macam tu. Okey. Lepas tu dia kata golongan kaya minoriti memiliki kebanyakan aset kewangan, manakala ini tu muka surat 163. Manakala memilikan golongan majoriti adalah terhad. Pengagihan aset kewangan menunjukkan jurang dalam aset kewangan bukan sahaja masalah kaum, tetapi juga masalah kelas. Macam yang kita bincang tadi. Yes, dia nak main pada kasta balik lah. Mana yang kaya, mana yang miskin dan sebagainya lah. Harap-harap tak jadi. Dia kata okey, dia ada buat comparison. Angka kami untuk rakyat Malaysia yang mempunyai aset hartanah 76% pada tahun 2009 hampir sama dengan angka kerajaan iaitu sebanyak 75%, yang merupakan pecahan peratusan isi rumah yang memiliki sebuah rumah untuk tahun 2009. Maksudnya kerajaan buat survey, buat kajian, mereka pun buat survey juga. Mereka bandingkan data mereka dengan data kerajaan. Hampir sama, 75% dan mereka ni dapat 76%, lebih kurang. Okey. Kalau data kerajaan buat betul-betul lah. Yes. Kita tak boleh nak kata semua benda yang kerajaan bagi ni semua salah data dah, tak boleh. Sebab dah ada badan yang bukan kerajaan. Bila buat balik plus minus 75% dengan 76%. So kita valid lah apa idea macam data tu valid lah noh. Baik. Okey, soalan seterusnya. Dia kata ini tu muka soal 164. Kenapa adanya jurang kekayaan di Malaysia? Itu soalannya yang dia akan hurai. Kerana kita akan main Quran ni, puncak inequality. Okey. Baik. Muka surat 166.
dia point out balik, lebih penting jurang dalam sesebuah kelompok, misalnya kaum itu sendiri, yang perlu dikurangkan. Dia kata dalam kalangan satu race yang kita bincang tadi, contoh kalau Cina, Melayu, India, jurang dalam tu, dalam bangsa masing-masing tu lebih penting untuk kita kurangkan. Baru inequality ni dia akan kita boleh repair lagi. Bukan cross race. Bukan ada sebuah race tu bagi ni. Dia bukan kata cross race. Kita repair dalam race tu sendiri, dalam bangsa tu sendiri. Dia kata dia akan repair balik inequality yang berlaku dalam Malaysia. Ada Melayu kaya, ada Melayu miskin. Yes. Cina pun ada Cina kaya, Cina miskin. India pun ada macam tu kot. So kalau kita sama ratakan dalam kelompok tu dulu, sekatakan dalam kelompok tu dulu, dia kata akan lebih Efficient. kira efisien dalam kita nak repair balik inequality dalam Malaysia. Dia kata hal ini sepadan dengan pandangan sebuah kajian sebelum ini yang menunjukkan pengurangan jurang antara kelompok yang berbeza hanya memberi sumbangan kecil dalam mengurangkan jurang ketaksamaan secara keseluruhan. Macam tadi dia kira dia kata kalau cross race, kalau kita kurangkan ketaksamarataan tu, dia hanya bagi dia akan repair inequality sikit je. Dia faham betul. So dia lebih fokus kepada setiap bangsa. Boleh faham tak kat tu? Okey. Yang ni isu yang selalu kita akan dengar lah. Muka surat 166 dia kata ada yang menyatakan golongan muda Cina memiliki lebih banyak kekayaan berbanding kaum lain kerana mempunyai semangat keusahawanan yang tinggi. Namun hal ini sukar dibuktikan. Dia kira dia bangkah lah benda tu. Dia kira tak setuju lah dengan pendapat tu. Contohlah kita kalau kita tengok, Cina ni dia jenis confirm gaya. Confirm gaya, pandai menega. Sabar. Compare dengan Melayu muda, dok juga. Sabar. Sebab benda tu dia kata sukar dibuktikan. Sebab cara Dr. Muhammad Abdul Khalid ni bentang idea, faktor dan sebagainya, dia akan kata, okey, kalau ada bukti mai. Habaq. Faktor ke apa ke, bagi tahu hujah. Hang ada kajian hang nak apa macam kita kata potong balik kajian yang dia kata ni, sila. Cuma dia sukar dibuktikan. Boleh faham lah? Dia kira dia ada method dia sendiri lah. Macam mana nak buktikan. India Yes. sikit lah. Yes. Dan Cina nak kata bukan confirm Cina tu pandai menega. Confirm Cina, Melayu kalau confirm memang tak erti menega. Dok, benda tu kita tak boleh nak bukti. Betul benar dia jumpa Cina yang tak tahan raga Cina. Standard. Yang tu mungkin benda tu kita hang kira jumpa dalam pengalaman hang. Aku jumpa dalam pengalaman aku. Orang lain jumpa dalam pengalaman orang lain. Cuma benda tu kita tak letak dalam satu faktor, dalam satu data macam kajian dan sebagainya. Ataupun mungkin ada kajian aku tak jumpa lagi ke kajian tu mungkin. Analisis pemilikan harta berdasarkan pekerjaan dan etnik merekodkan kaum Bumiputera memiliki purata terendah tidak kira sebagai seorang pekerja atau majikan. Pada poin yang hang tanya tadi. Pekerja ke majikan? Okey, dalam konteks Bumiputera tak kira hang pekerja ataupun hang majikan, dihabaq kat sini purata terendah dalam aspek pemilikan harta. Kiranya tak kira hang pekerja atau majikan, pemilikan harta hang kurang, memang rendah. Okey. Jurang tersebut lebih besar dalam kalangan pekerja, iaitu seorang pekerja Cina secara purata mempunyai kira-kira 2 kali ganda kekayaan berbanding kaum Bumiputera. Macam mana? Seorang Cina, Okey. kekayaan dia kira-kira 2 kali ganda kekayaan orang Bumiputera. Maksudnya seorang Cina dengan seorang India, dengan seorang Bumiputera, kalau Cina tu ni kira nisbah mudah lah. Kalau Cina tu ada RM2, okey, Bumiputera ni ada RM1. Dia kata 2 kali ganda. Pencah sebelah sama. Seorang pekerja macam dia tak kata pekerja macam mana, kerja benda sama. Dia kata kelas pekerja. Okey. Kelas pekerja, bukan majikan lah. Okey. Dan dia bawa lagi satu pula, muka surat 168, tidak kira sama ada kaum Bumiputera dan India berstatus majikan atau pekerja, mereka sebenarnya mempunyai kekayaan yang lebih rendah berbanding kaum Cina yang berstatus pekerja. Faham? Kiranya Bumiputera dengan India, tak kira pekerja atau majikan, dia sebenarnya kekayaan mereka ni lagi rendah daripada kaum Cina berstatus pekerja. So bila kita dengar, okay, kalau Cina bukan token, Cina pekerja, lagi kaya daripada bos atau majikan Melayu Bumiputera, majikan India. So macam Macam pelik semacam. tak rasa pelik ke? Pasal apa jadi macam tu?
Kita bukan nak ambil race, kita bukan nak ambil bangsa tak. Tahu. Masalah dia benda tu jadi kat Malaysia. Fakta. Benda memang jadi, situasi realiti lah ni. Dah Cina tu makan gaji tapi kaya pada hang yang Yang Tokek ni, Tokek Melayu, Tokek India. Macam tu. Bila baca mula-mula memang rasa macam betul ke? Takkan kot lagu tu, tapi kajian. Dah dia main kajian tak? Okey. Betul lah. Benar ni kan. So kita kena repair ke ni. Terutama kepada polisi maker dan sebagainya. Okey. Dia habaq pula pasal tadi apa pekerja, satu kelas pekerja. okey. Cina 2 kali ganda daripada Bumi Dua kali ganda daripada Bumi Putera. Kalau tadi itu yang apa pekerja Okey. Yang aku baru sebut ni, tak kira Bumi Putera ataupun India, kita kata Bumi Putera ataupun India, tak kira dia ni Campur majikan. Dia tak kira lah majikan ataupun pekerja. Antara- Kalau banding dengan kelas pekerja Cina, kelas pekerja Cina tu lagi kaya daripada Bumi Putera dengan India. Tokek Melayu. Even Tokek Melayu, Tokek India. Kalau nak banding dengan pekerja Cina tu lebih kaya. Betul-betul. Jadi macam Sangat illogical lah kalau kita fikir balik macam ya betul, Tokek kot. macam Cina tu lagi kaya pada Ali Shukri. Okey. Oh live. Contoh lah, macam Tokek sekian-sekian, orang Melayu Bumi Putera dan sebagainya, compare dengan pekerja Cina. Kita tengok kelas pekerja tu memang beza lah. Tapi sepatutnya kita kata Tokek Melayu tu lah lagi kaya. Tu tak. okey dia kira dari segi purata kot. Dia kira ada cara dia pakai klik tu lah. Cara dia pakai klik tu lah. Kena tengok kau Hebat betul. testing dia tu kena tengok. Method tu lah. Nanti aku nak tengok balik. Nanti aku akan share kalau aku jumpa. Yes, pelik. Lepas tu dia kata okey. Pengagihan kekayaan mengikut etnik menunjukkan kaum Bumi Putera memiliki kekayaan yang paling sedikit berbanding kaum Cina dan India, sekalipun mereka memiliki kelulusan akademik. Jenis pekerjaan jantina, berstatus majikan atau pekerja. Ni dia fokus kepada kekayaan. Dia bukan fokus pada gaji. Kekayaan ni dia include sekali aset apa benda semua. Dia include sekali. Bukan fokus mata-mata gaji je. Kalau gaji kan pendapatan. Okey. Baik. Ketiadaan cukai. Ini dia sebutlah, dia kata ketiadaan cukai harta warisan di Malaysia pastinya akan terus mengekal dan menggandakan tahap ketaksamaan di Malaysia. Dia ada suggest macam aku sebut sebelum ni, cukai warisan. Cukai warisan contohnya anak orang kaya yang nak dapat harta daripada bapak dia, dikenakan cukai harta tu. Sebab apa dia kata dia nak apa, Pindah. repair balik inequality ni. Dia nak pindahkan balik kekayaan yang berlebihan tu, dia nak bagi balik dekat orang miskin. Adalah aku sembang dengan apa, dia kata dekat audit, dia kata dekat bahagian audit lah, dia habaq ada suggestion ni, aku sebut terus ada suggestion daripada PAS dan sebagainya, pasal sistem cukai yang mereka nak suggest. Cukai Islamik tu lah. Tak. Jadi mereka nak perkenalkan cukai dalam kalangan orang yang main saham. Contoh main saham, dapat untung daripada saham tu, kalau cukup kadar dia, mereka nak kenakan cukai 2.5% juga lah. Kira tu suggestion lah. Sebab apa? Kalau nak banding benda tu, yang ni aku tak tahu paper mana mereka quote, sebab kajian bertulis mana aku tak sure. Cuma bila aku sembang dengan orang PAS tu, dia habaq. Dia habaq lagu tu, dia kata dia pun nak cuba nak repair ataupun dia pun nak ganti GST. Dia nak zakatkan. Yes. Ya, dia nak zakatkan pasal saham tu. Cukai. Pasal zakat atas nama cukai. Atas nama cukai, tapi konsep dia konsep zakat. Macam tu. Okey, faham. Daripada untung saham tu, Tapi peratusan tu peratusan zakat lah. 2.5 lah. Contohnya dia guna 2.5 apa zakat lah. 2.5 memang. Tu kira berbalik daripada peratusan. Dan orang tu claim, setakat yang aku sembang dengan dia habaq, kalau kita ambil daripada saham tu, daripada main saham ni, sebab yang main saham ni orang kaya. Orang kaya. So sekarang tak ada cukai. Memang tak ada cukai. Memang tak ada cukai. Kalau kita semua. dia kata kalau kita ambil cukai daripada orang yang main saham ni, kita ganti, kiranya kita masukkan GST. Bila banding balik GST punya pengutipan dengan yang saham ni, dia kira saham ni lagi banyak. Lompat orang kaya. Yes, dia pun cakap benda tu. Kalau dia perkenalkan benda ni, mungkin pada permulaan dia orang kaya akan bising lah. Kira sebelum ni dia tak payah bayar. Tapi orang sebelum ni pun tak payah bayar. Sekarang bayar. Boleh je tu, tapi masukkan GST dah. Macam masukkan GST lah. Memang tengok dengar aku sembang dengan dia kata memang
plan nak masukkan GST. Dan Kuasa Pakatan Harapan pun kata nak masukkan GST kan. So cuma aku tak jumpa lagi orang nak sembang pasal idea method dia. Mungkin persembahan Pakatan Harapan mungkin berbeza sikit kot daripada PAS dan sebagainya. Aku tak tahu. Ni setakat yang aku pernah sembang. Dengan orang mana aku tak sembang lagi pasal benda ni. Sebab GST tak tahu orang mana mungkin nak kekalkan GST dan sebagainya. Wallahualam kan. Okey, baik. Kita masuk ke kita masuk 172. Bukan soal 172. Dia nak fokus kepada dia nak abang kata bukan yang Melayu ni malah. Dia nak abang mana tu? Dia kata lazimnya apabila faktor sosial ekonomi dikawal, perbezaan antara etnik akan lenyap atau sekurang-kurangnya menurun dengan ketara. Namun hal ini tidak berlaku dalam analisis tersebut. Analisis yang dia buat, sebab yang kerap diberikan adalah perbezaan budaya, iaitu sistem budaya kaum lain yang lebih baik berbanding Bumi Putra. Kita nak macam selalunya orang akan argue. Paling senang, Bumi Putra malah. Melayu malah. Melayu malah. Sebab tu dah depa miskin. Benda tu. Okey. Jauh 9 hari. Standard lah. Tapi attitude tu bangsa mana pada? Yang tu Lepak benda attitude. yes. Cina ke India ke Melayu kalau attitude buruk juga. Itu standard. Dia kata sebab dia kata ini bukan perkara baharu. Dia kata alasan sama digunakan semasa era penjajahan British yang menggambarkan orang Melayu sebagai pemalas, tidak berdaya usaha, tidak bercita-cita tinggi dan gemarkan hiburan. Dia quote, dia kata kajian oleh Pong Swet Ling yang menggunakan data Second Malaysia Life Survey 1989 mendapati struktur sosial dan bukannya struktur budaya yang mempengaruhi jumlah kaum dalam sistem pendidikan. Kajian yang sama membuktikan pelajar berbangsa Melayu juga bercita-cita tinggi seperti kaum yang lain. Standard. Semua orang ada impian. Cuma macam aku cakap sebelum ni, starting point mainkan benda penting. Kalau Cina tu dah memang asal dah duduk kat bandar, Melayu ni memang asal duduk kat kampung. Dia ada impian yang sama besar. Dia ada benda sama juga yang dia nak accomplish. Obviously struggle orang kampung Melayu, orang yang Melayu yang di kampung ni struggle dia lebih lah berbanding dengan orang Sunda kat bandar. Infrastrukturnya dan sebagainya kan. Cuma kadang tu kita tak ambil kira lah benda tu. Kita akan masuk lagi meritokrasi ni, kita akan sebut lagi. Okey, boleh faham lah setakat lah. Okey. Disebut pasal diskriminasi semasa ambil orang kerja. Contoh, baru ni aku baca dekat Facebook, ada dia kata kajian daripada Dr. Muhammad Abdul Khalid. Dia sebut apa tu? Mereka buat kajian, kalau orang Cina nak ambil kerja, orang Melayu dengan Cina, mereka akan ambil mana? Cina dulu. Berlaku tak diskriminasi ni? Mula-mula aku baca kajian tu, aku rasa macam takkan kot. Sebab dalam Facebook ni dia viral je, kita tak tahu sahih ke tak. Bila aku jumpa dalam buku ni, bukti memang ada. Dia kata kajian terkini oleh Lee dan Muhammad Abdul Khalid dia sebut kat sini, Lee Huo Aun dan Muhammad Abdul Khalid. Tajuk kajiannya tu Does Race Matter in Getting an Interview? Data A Field Study on Hiring Discrimination in Peninsula Malaysia. Dia present paper ni 2012. Okey. Dia apa? Kajian terkini yang tu dia kata yang menghitung kecenderungan pengambilan pekerja dalam pasaran kerja swasta mendapati beberapa bukti nyata mengenai diskriminasi ke atas kaum Melayu. Analisis mereka mendapati kaum Cina 5.3 kali ganda lebih berpotensi berbanding kaum Melayu untuk dipanggil ke temu duga walaupun mempunyai ciri-ciri yang sama seperti CGPA, taraf pendidikan dan sebagainya. Ini bermakna walaupun pencapaian akademik penting, namun identiti kaum lebih penting. Ya, betul. Ada diskriminasi macam tu. Itu memang berlaku. Memang. Sebab aku banyak deal dengan HR lah. Okey. Tapi HR bagi tahu walaupun macam tu, tapi ada kuota lah Melayu berapa orang, Cina berapa orang. Kota dalam Kuota company lah, tu lah. Tapi dia macam tak pakai sangat pun, sama lah. Walaupun Melayu tu masuk, Okey. tapi dia akan bagi pressure gila-gila kat Melayu tu. Tapi Melayu tu kekal belah. Okey. Jadi bagi tempat Melayu tu akan sentiasa kosong. Saat-saat lagi sebulan ada iklan apa, dia watak kosong. Dia kosong. Belah. Lepas tu Melayu ni masuk pula. Lepas tu kena Push pressure pula. lah. Lepas tu ni keluar pula. Faham. Aku banyak deal dengan HR, aku tahu sikit lah contoh-contoh tu. Pengalaman akan ajak kita something lah, kita akan nampak pattern macam tu lah kan. Lepas tu bila kata dah jadi macam tu, dan dia pun ada alasan lah untuk nak ambil Cina dari tu. Memang akan ada alasan. Sebab ada kekosongan. Betul. Dia kata Bila kata Melayu ni Melayu blok. tak boleh pakai. Bila kata alasan apa,
Melayu tak boleh nak buat ni kerja terlalu. Lepas tu kilang-kilang mereka suka ambil Nepal. Nepal Oh, walaupun okey. kena pressure, Dia tahan, dia duduk situ lah. dia Kau macam tak, mana? tak boleh lari sebab mereka kat sana mereka hutang banyak. Mereka main sini pun mereka jual tanah. Ada yang sampai ada jual bini pun ada. Tujuh. Ada kerja saya Oh, ya sampai ke? tahap tu. Okey. Teruk lah. Jadi mereka memang paksa kat kerja. Kira teruk macam mana pun kerja tu dia kena Mereka stay. kena stay juga. Sebab mereka pun tak ada pilihan mereka. Mereka lari lagi teruk. Dia lagi pun dia pun terikat tak? Mereka terikat. Masalah mereka dekat kampung mereka satu Ah. hal. Dan bila main kat sini, kerja tu je ada untuk mereka buat. Mereka paksa buat sebab tu HR apa tu. Banyak HR kata mereka suka ambil kerja asing. Walaupun Zahid BT dia macam apa, walaupun dia ada kuota, nanti dia macam nak buka lagi sebab permintaan kilang banyak. Pasal pekerja asing tu lah. Baik. Okey, sambung. Dia kata, menariknya, kajian itu juga mendapati bahawa sekalipun kaum Melayu mempunyai kemahiran penting seperti kebolehan berbahasa Mandarin, potensi mereka untuk ditemu duga hanya bertambah sikit je. Dia kata dia tak abanglah sikit tu banyak mana. Walau bagaimanapun, kecenderungan mengambil pekerja kaum Cina ini mungkin bukan disebabkan prejudis kaum, namun tidak pula boleh ditolak sebagai faktor yang merangsang keputusan tersebut. Kita tak boleh kata lah, oh mereka tak ambil Melayu ni sebab mereka memang prejudis terhadap orang Melayu. Kita tak boleh kata. Cuma kita tak boleh tolak juga faktor tu. Kita tak boleh tolak juga faktor tu. Lepas tu dia kata, ia bagaimanapun sedikit sebanyak melemahkan motivasi kaum lain. Faktor menjengkelkan ini bukan sahaja perlu diakui, bahkan perlu ditangani dengan segera. Memang benda tu sebab dia kaji benda tu dan dia present atas tu. Atas kajian tu. Okey. Bersoal 176, walaupun mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kaum Cina, kaum Bumiputera masih lagi ketinggalan dalam aspek pendapatan dan pengumpulan harta. Dia emphasize benda tu. Okey, dia kata penjelasan tambahan tentang jurang kekayaan. Dia ada bagi tahu 3 faktor. First, pemindahan jurang sejak zaman lampau, misalnya peranan harta warisan dan penerimaan kekayaan merentas generasi. Yang tu muka soal 177. Transfer lah kiranya. Kalau mak pak dah kaya, bagi kat anak-anak. Benda tu pemindahan tu bawa kepada jurang kekayaan yang lebih luas. Harta tu kan. Harta tu berlega-lega dalam family mereka je lah. Tapi kalau hak jenis makan gaji, pokok makan gaji, harta stay tak dia lah. Kalau mereka secure dalam bentuk aset, Okey, faham. Okey. kalau mereka secure dalam bentuk tanah, mereka secure dalam bentuk saham, Okey lah. yes, dia transfer direct terus. Kalau macam duit tak. dan sebagainya, duit simpanan, bukan gaji tak boleh waris kan. Boleh. Contoh kalau kita lah ni gaji 2,000, kita tak boleh bagi gaji kita tu dekat anak kita terus. Tak boleh sebab dia akan habis. Tapi kalau kita simpan, orang kaya lah especially, macam aku sebut, aset lah, tanah, saham dan sebagainya, dia boleh bagi terus dekat anak-anak dia bawah. Okey. Baik. Dia kata yang tu first antara yang menyebabkan jurang kekayaan berlaku. Yang kedua, diskriminasi tenaga buruh dalam sektor swasta. Dan ketiga, kegagalan pelaksanaan. Pasal yang aku nak sentuh lebih lagi pasal yang faktor kedua tu, diskriminasi tenaga buruh dalam sektor swasta. Kita relate baliklah dengan tadi kajian tadi yang pasal Cina dengan Melayu tadi tu kan. Okey. Dia habaq juga. Yang ni yang aku seronok bila baca buku ni, dia kata wakil kaum yang tidak seimbang dan dominasi golongan Bumiputera dalam sektor awam ini harus diatasi. Dia habaq pasal sektor awam. Kalau dalam sektor awam terlalu banyak orang Bumiputera, dia kata kita kena atasi juga. Kita kena bagi balance juga. Dia habaq begitu. Kira dia suggest lah, maksud aku nampak benda ni dia tak mau bagi jadi satu bentuk lagi inequality. Contohlah kalau macam dalam sektor awam banyak sangat Bumiputera, tapi sebenarnya tak banyak pun Bumiputera dalam sektor pengurusan dan sebagainya. Tapi tengok sikit. Sebab apa? Farmasis banyak je situ. Yes, farmasis banyak je Cina kan. Kita tengok macam mana benda tu kita nak fakta. Cuma pasal kegagalan pelaksanaan, dia terlibat sekali dengan yang pasal aku sebut tadi ni, yang kata nak seimbangkan tu. Sebab macam aku sebut minggu lepas, dia kata yang kata kuota untuk serta-serta jawatan ni kena ada Melayu dekat dalam kerajaan ni. Benda yang disebut dalam perlembagaan dan sebagainya, benda tu just on paper. Benda tu just on paper. So nak abang kata yang kata nak ambil orang Melayu sekian-sekian banyak, tak berlaku. Dia ambil lebih kurang lagi kurang benda tu. Sebab tu no wonder lah orang Bumiputera banyak yang
terlibat macam miskin ataupun macam jurang kekayaan tu berlaku. Sebab So tak ikut otak tu pun. tak ikut pun, dia just ada je atas tu. So macam Just ambil je lah. Just dalam pembentangan lah. ya, dia just dalam tangan. Oh benda tu kita ada dasar. Contoh. Ya, masuk parlimen sembang. Pelaksanaan. Yes, pelaksanaan dia tak kegagalan dalam pelaksanaan. Benda tu bagi masalah lah. Benda tu antara yang menyumbang. Dia apa? Okey, yang pasal swasta, dia kata pendirian bahawa kualiti sektor awam hanya boleh ditambah baik dengan pengambilan lebih ramai pekerja Cina adalah tidak berasas kerana dua sebab. Iaitu kerana pertama, beberapa sektor cemerlang dalam perkhidmatan awam seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri, KWSP dan Petronas hampir dipimpin sepenuhnya oleh kaum Melayu. Yang ni dia sota balik lah. Dia kata kalau nak kata bila Melayu pegang lingkup dok juga Petronas, KWSP, LCDN okey je. Cemerlang lah tu. Sektor cemerlang dalam perkhidmatan awam. Okey, dia kata. Yang kedua, terdapat syarikat yang hampir muflis dan langsung tidak berdaya saing walaupun kesemua pekerjanya adalah berkaum Cina dan bergantung kepada jaminan kerajaan untuk kekal dalam perniagaan. Dia habaq gosok 182, dia habaq tiada kaitan langsung antara kaum dengan daya saing atau pencapaian seseorang. Mengaitkan kaum dengan kualiti kerja nyata sekali resis. Dia kata hakikatnya tiada satu pun kaum jantina atau warga negara yang memonopoli sifat rajin, berdisiplin atau sifat malas sekalipun. Yang ni kita kena telan lah. Memang betul pun. Kita macam tadi kita sebut lah, bangsa apa pun kalau nak malah. Kalau nak bermotivasi, motivasi. Dia tak kira apa, dia tak tengok genetik hang sebenarnya. Pernah tengok. Kita jumpa. Boleh jumpa lah. Pasal kita semua boleh jumpa benda tu. Cuma Pengalaman hidup. tak ada lah orang academician yang address benda ni. Serius, lepas aku baca buku ni, aku lagi berminat nak baca buku Syed Hussein Alatas, Mitos Peribumi Malas. Terakhir nak baca buku tu, insyaAllah lepas ni kita bedah buku tu pula. Macam kata dia tak mesti dia Melayu tak opti bega, ada je Melayu opti bega. Ada macam Melayu opti bega. Ada. Benda tu ada, cuma somehow benda tu sentimen lah. Kadang-kadang tu orang main je, orang je cakap je benda tu. Kata okey, Melayu malah. Saya bagi kata kopi sedap lah. Yes, tak ada faktor. Sebab lah hari ni kita memang ada hujah. Ada academician yang cakap benda ni yang kira kuatkan lagi hujah kita balik lah. Baik. Dia kata sebenarnya kaum Cina jelas tidak gemar berkecimpung dalam sektor awam berbanding kaum lain. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2008, daripada jumlah pemohon untuk sektor awam, hanya 1.7% merupakan kaum Cina berbanding 2.4% kaum India dan 84.6% kaum Bumiputera yang apply kerja SPA. untuk kerajaan. Bumiputera paling banyak, 84.6%. Kalau Cina 1.7%, 2.4% India. Ini kajian tahun 2008. Boleh tengok muka surat 182. Okey. Dua sebab utama kekurangan penyertaan kaum Cina dalam sektor awam. First, gaji. Ini muka surat 183. Dia quote satu study lah oleh Robert Lucas dengan Donald Very, Restructuring the Malaysian Economy. Kira dia habaq study mana, dia kata first gaji lah yang membuatkan mereka tak berminat nak masuk dalam sektor awam. Yang kedua, kenaikan pangkat. Lambat lah kot. Tambah sekarang pula, even sektor kritikal pun, doktor kontrak 5 tahun, pharmacist kontrak 2 tahun. Dan selepas pada tu, kalau mereka extend kontrak 3 tahun, lepas dapat tetap, baru dia akan start balik lah. Daripada grade 41 nak naik 44, dia akan ambil masa lagi. Kira budaya menjilat kerana sektor kerajaan tak apa dia sangat lah. Sektor kerajaan lah, tak apa besar ke? nak kata besar ke tak tu, dia ada, budaya tu memang ada. Cuma tak besar. dia akan terima ke tak sebab sekarang kekosongan tu kurang satu hal. Dia relate balik dengan pencen, di extend kan. Okay. Dia relate balik lah, orang tua-tua banyak dalam sektor kerajaan nak masuk. Hak yang orang muda ni banyak, hak yang keluar graduate ni banyak. Nak masuk tak ada tempat. So dia buat kontrak. Bila kontrak, tak semua akan dapat tetap. So dia relate tu balik. Okay. Pasal kenaikan pangkat tu memang slow lah berbanding dengan yang lepas. Kalau setahun pun kalau jilat kau naik jilat kau naik Yang tu dekat mana-mana je kot.
Sponsor. Biasa. Yes. Dia kata walau apa pun sebab yang menjadi punca kekurangan penyertaan bukan Bumiputera dalam sektor awam, isu ini perlu ditangani. Dia kata macam tadi dia nak seimbangkan balik. Kalau dalam swasta ramai sangat dalam Bumiputera, patut seimbangkan. Swasta pun kena ambil juga orang Melayu. Kalau dalam sektor awam banyak orang Bumiputera, sepatutnya ambil orang yang non Bumiputera juga, sebab somehow kita servis kita untuk satu Malaysia kan, untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Dia imbang lah. Patutnya seimbang lah. Kira tak ada lah satu-satu golongan ni dia dominasi sekian-sekian. Tak best lah benda tu kan. Tu suggestion dia cadang jugalah. Okey. Dia habaq diskriminasi dalam pengambilan pekerjaan ni tidak hanya berlaku di Malaysia. Yes, satu benda yang dia habaq kata kajian yang sama dijalankan di Australia turut menemui bukti diskriminasi iaitu kaum Cina dan Timur Tengah terpaksa menghantar sekurang-kurangnya 50% lebih banyak permohonan untuk mendapatkan bilangan tawaran temu duga yang sama dengan golongan Bukit Putih. Maksudnya orang Cina dengan orang Timur Tengah dekat Australia kena hantar banyak application dan sebagainya. Compare dengan yes, baru nak dapat chances yang sama dengan orang kulit putih. Diskriminasi ni berlaku dekat Australia juga. Dia kod Perancis pun ada, Belanda pun ada, AS pun ada, Singapura pun ada. Benda tu biasa. Malaysia tak tahu sangat lah babak tu. Cuma kita pun terpalit juga dengan isu tu. Yang tu dia nak abang. Okey, perkara muka surat 187. Perkara seperti ini berlaku dalam sektor swasta mungkin kerana sangkaan bahawa wujudnya diskriminasi oleh kaum Melayu terhadap kaum bukan Melayu dalam sektor awam yang membuat mereka mengambil tindakan untuk membalas dengan cara yang sama dalam sektor swasta. Kiranya disebabkan sektor awam banyak orang Melayu, yang swasta ni kata okey, kita ambil Cina aja contohnya. Cuma di abang sini dia kata walau bagaimanapun hipotesis ini masih belum dibuktikan dengan sebarang data atau karya penulisan. Di abang terus Just pengalaman nampak. Ya, kita nampak benda tu, kita assume. Pemerhatian. Yes, pemerhatian je lah. Kira nak kata ada satu kajian je lah tunjuk kata benda tu dan sebagainya, tak ada. Tak ada. Dia abang betul. Sembang kita kopi juga lah. Yes, sembang kedai kopi juga. Okey. Aku rasa kita dah hurai pasal punca ni. Masalah aku rasa lah clear dah kot. Pasal yang tiga-tiga kegagalan pelaksanaan dan sebagainya tu aku rasa dah jelas kot dah. Baik. Sekarang ni kita masuk pasal meritokrasi ni, isu MRSM. Okey. Kalau aku tak silap pasal meritokrasi ni dia cerita dekat muka surat 214. Okey. Meritokrasi. Maksud meritokrasi. Meritokrasi ni kalau compare dengan sistem kota kita dah set dah. Contoh, ambil kerja sekian-sekian, kota untuk orang Melayu ramai ni. Kota untuk orang India ramai sekian-sekian. Cina sekian-sekian banyak. Tu kota. Dia ikut jumlah yang diperuntukkan. Kalau meritokrasi dia tengok kelayakan. Okey, hang layak untuk benda ni. Kita tengok, kita fikir balik, memang patut pun sesuatu jawatan kan. Surah An-Nisa ayat 58 tu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kira bagi benda sesuatu tu kepada orang yang layak, bukan jawatan dan sebagainya. Okey, baik. Kita tak ada masalah dengan meritokrasi ni sebenarnya. Sebab kalau dia betul-betul qualified, dia akan dapat tempat tu. Okey. Cuma dia habaq kat sini, dia kata sistem kuota telah digantikan dengan sistem meritokrasi pada Januari 2003 dan kesannya dinikmati golongan bukan Bumiputera apabila pengambilan orang India dan Cina meningkat masing-masing sebanyak 46% dan 36%, manakala peningkatan Bumiputera hanya 10%. Dia habaq statistik dia sebut dalam satu kajian tahun 2005. Dia habaq benda yang dia cuba nak address kalau pasal starting point tadi tu. Contoh yang aku sebut tadi. Kalau starting point kita, aku dengan hang, contohnya hang duduk dekat kampung misalnya, starting point berbeza. Aku dekat bandar dengan struktur dekat infrastruktur dekat situ semua bagus, sekolah, pendidikan bagus dan sebagainya, tuition ada dan sebagainya. Compare dengan hang dekat kampung, study sendiri je. Okey, pulun masing-masing dapat result yang sama. Contohnya SPM dua-dua 10 A+. Contoh. Depa kata depa nak bandingkan yang layak ke tak layak tu, depa akan tengok daripada result tu. Depa tak bayang kata kesusahan dia. Depa tak banding benda tu sebab depa just tengok on paper lah. Dua-dua 10 A+. Tak biasa sebab struggle tu kita tak. Struggle kat kampung
belajar sendiri, tuition tak ada. Yes. Dan dia nak pergi sekolah dan infrastruktur dekat kampung. Cikgu-cikgu kat kampung. Tak sama dengan cikgu-cikgu yang kat bandar. Satu lagi, kadang-kadang tu sistem dekat bandar pun, sistem sekolah dia pun ada masalah juga kadang-kadang tu sebab cikgu-cikgu yang baik, cikgu-cikgu yang bagus boleh mengajar, dia akan buka kat depan. Tu aku tak buat kajian lah. Itu dekat daripada sekolah yang aku pernah pergi. Cikgu-cikgu yang style yang gila-gila ajar bagus, dia akan buka kat depan. Cikgu-cikgu kelas belakang tu, dia akan bagi hak yang cikgu biasa-biasa macam tu. Ada juga yang kata aku, itu sebenarnya sekolah-sekolah sekarang ni dah take note benda tu. Dia pun dah cuba buat perubahan. So tak ada masalah ha. Kalau betul-betul buat perubahan tak ada masalah ha. Okey. Yang tu dari segi meritokrasi ya. Apa? Okey, ni pasal JPA. Meritokrasi ni mesti apa maksud dia? Merit. Merit lah. Kita relate balik kelayakan. Dia akan bagi kelayakan. Aku Google maksud dia tu. Meritokrasi. Sebab maksud benda ni kadang-kadang memang lah. Kan dulu kita ada sistem demerit dia. Kita ada sistem demerit. Dia D. Maksudnya dia potong lah. Dia potong daripada kita bagi merit dekat seseorang, maksudnya kita iktiraf dia sekian-sekian. Kalau demerit, orang student tu akan kena demerit kalau dia buat kesalahan. Kita banding balik dengan maksud meritokrasi tu, maksudnya pengiktirafan. Kita bagi dia dia ni layak sekian-sekian. Baru kita bagi dia jawatan dan sebagainya. Yang tu setakat yang aku faham lah meritokrasi. Baik. Ini pasal JPA. Dia habaq JPA menawarkan kira-kira 2,000 beasiswa luar negara dan 10,000 beasiswa tempatan setiap tahun untuk program ijazah. Sebelum ini, peruntukan beasiswa luar negara diberi berdasarkan kuota kaum, iaitu 90% untuk Bumiputera dan 10% untuk bukan Bumiputera. Okey. Namun nisbah ini diubah pada tahun 2008. 2008 aku form 3 je. 2008 ni dia daripada tadi 90% dengan 10% dia jadi okey, kena tulis kan. Dan ni Bumiputera. Okey. Bumiputera dengan non Bumiputera. Okey. Daripada 90% dengan 10% dia mai tahun 2008 dia jadi 55%, yang ni jadi 45%. Awak je tu. Perubahan dasar. Dia apa tu perubahan? Dia apa data? Macam yang aku baca kat apa tadi ya? Aku ulang sekali lagi lah. Dia apa? Sebelum ini, peruntukan beasiswa luar negara diberi berdasarkan kuota kaum, 90% untuk Bumiputera dan 10% untuk bukan Bumiputera. Namun nisbah ni diubah pada tahun 2008 kepada 55% Bumiputera dan selebihnya untuk bukan Bumiputera. Dia kod Utusan Malaysia. Tajuk Utusan Malaysia tu, nisbah perlu lebih adil. Aku tak baca lah benda tu, cuma aku kod je beritahu. Lepas tu dia kata nisbah 90-10 sebelum ini pun tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya. Kerana peruntukan sebenarnya sekitar 80-20. Dia on paper 90-10, tapi sebenarnya 80-20. Okey, lepas tu dia habaq peruntukan Bumiputera kemudiannya dikurangkan lagi pada tahun 2009 apabila sistem kuota dihapuskan sepenuhnya dan digantikan dengan sistem baru. 10% disediakan untuk Bumiputera dari Sabah dan Sarawak, 20% berdasarkan merit, 10% dari kalangan pelajar kurang bernasib baik dan 60% berdasarkan pecahan kaum populasi Malaysia. Dihabaq macam tu. Andaikan nisbah populasi tersebut 66-34 untuk Bumiputera dan non Bumiputera, gosok 217. 66-34 daripada tadi 90-10. Dia jadi 66-34. Okey, dia kata maka keseluruhan peruntukan beasiswa Bumiputera terus dikurangkan kepada 50%. Macam yang aku contoh pasal cikgu sejarah aku dulu ajar. Dia habaq pasal benda ni lah. Dia kata Bumiputera ada banyak etnik. Tu tak kira lagi dekat Sarawak. Banyak etnik. So sebab dia minta pula, dia minta kepada 50-50. Tahun 2008 ke waktu tahun 2010 ada isu tu. 2010 tu dia minta belah nak Bumiputera. Minta ratio ni jadi 50-50. Padahal kalau 50 bahagi dengan etnik Bumiputera, so sampai sikit. Sarawak semua. Yes, sebab Bumiputera bukan orang Melayu saja. Lapor. Jangan salah faham Bumiputera ni orang Melayu saja tak.
Sarawak tu Belambok, Bumi Putra. Siapa Bumi Putra kan? Aku tak sure benda tu. Tak silap Ha, Siap ha. Bumi Kira Putra. list tu panjang. Compare dengan Bumi Putra. Bumi Putra. Maksud aku list Bumi Putra dengan list Bumi Putra. List Bumi Putra panjang ni. Mamok ni. Mamok lagi. Tak kira lagi. Tapi mamok dia Melayu buah. Sebab dalam perlembagaan kan. Ha. Macam Itulah nak kata. yang tu maksudnya ada ramai. So kalau macam aku nak minta dah lah on paper 9-10 90-10 tapi pelaksanaan 80-20. Lepas tu tambah sistem meritokrasi jadi 66-34. Lepas tu jadi 55-45. Lepas tu nak minta 50-50. Sekarang ni siapa yang tak adil pada siapa sebenarnya? Bila kita tanya balik benda tu, bukannya mereka kata bagilah 50-50 baru fair. Masalah ada mereka tak faham inequality lah. Masalah ni berlaku sebab apa dan sebagainya lah. Kira yang bila kita relate balik pasal Nak bawa orang tadi. pasal sejarah kita relate balik macam aku sebut sebelum ni, China dengan India bukan Tahun berapa yang jadi yang 50-50 tu? minta 50-50 tu tahun 2010 kalau aku tak silap. Yang doyuh benda tu 2010. Dalam buku ni tulis yang 55-45 ni tahun 2008. So tuntutan-tuntutan macam tu. Macam bila kita dengar dari side Bumi Putra memang tak elok lah kalau dia minta macam tu kan. Tak bagus lah sebab kita dah bagi dah. Reduce sampai 90 kot. Kau nak minta lagi 50-50. Okay. Pasal aku dah sentuh pasal apa MRSM. Mana dia sebut pasal MRSM? Sana. Kata dengan beasiswa. GPA. Beasiswa GPA, beasiswa tak negara. Sana minta pasal sikit nak tengok yang MRSM punya kat mana. Sana. Okey. Muka surat 228. Diharap reformasi sistem pendidikan juga perlu diambil kira seiring dengan perkara lain kerana aspek ini turut menyumbang kepada jurang yang semakin meluas antara pelajar bandar dan luar bandar. Masuk ke bawah lagi dia kata malah kemasukan ke sekolah elit seperti MRSM dan sekolah berasrama penuh haruslah diberikan hanya kepada mereka dari golongan miskin. Data yang dibekalkan kepada penulis menunjukkan ramai anak-anak golongan berada yang mendapat kemudahan ini. Ini tidak adil, dia kata. Selain itu, sistem kuota yang disasarkan kepada golongan kurang bernasib baik perlu diperkenalkan semula kerana meritokrasi berat sebelah kepada golongan kaya dan merugikan pelajar miskin dari luar bandar. Kita tengok baliklah, dia orang susah. Tambah kalau ada disability pula, kita utamakan benda-benda tu lah compare dengan orang kaya. Sebab sekarang ni aku tak sure Tak boleh tengok pasal kaum dah lah. pasal aku maksudnya. Maksudnya tengok kesusahan budak tu. Contoh, kalau nak disetakat aku faham. Kalau nak repair inequality, first tangani dari segi kaum. Lepas tu mungkin ada special quota kot. Oh macam kata tadi lah. Dia akan ada special quota untuk dia ni contoh cacat. Yang tu tak boleh buat apa lah. Tapi kalau dari segi bangsa tu kita repair dulu. Boleh repair macam tu kalau rasanya akan selesaikan inequality ni lah. Kata settle by bangsa. Settle by bangsa dulu. Bagi sama Yes. tu. Atau baru settle besar punya. Ya. Okay. Sebab yang bila settle by bangsa tu Dr. Muhammad Nur Khalid kata dia akan selesaikan isu secara keseluruhan. Lebih lagi lah compare dengan kita tengok cross torehan. Okey. Dia harap penumpuan dana pendidikan tinggi dan menengah dengan menggunakan dana pendidikan rendah kurang berkesan dalam mengurangkan jurang dan perlu dianalisis semula. Ni macam masalah dalam dana pendidikan lah. Okey. MRSM selesai. Aku sebut dah. Ini pasal cadangan solusi. Yang hari tu aku sebut tu. Tapi aku sebut secara aku tak sebut secara mendalam. Okey. 204 sampai maksudnya Muhammad disebut 204 sampai 209. Cadangan solusi 204 sampai 209. Dia harap antara solusi dia kata 3. First, struktur cukai. Kedua, polisi pendidikan. Dan ketiga, harga aset. Okey. Struktur cukai macam tadi aku dah sebut dah pasal cukai warisan, cukai dalam saham, cukai apa? Contohnya ini aku sebut balik pendapatan dari penjualan hartanah ataupun pasaran saham tidak dikenakan cukai. Namun mereka yang bekerja makan gaji dikenakan cukai pendapatan. Adil juga. Betul. Tak adil lah. Macam
Yalah memang kita dengar tu tak adil lah. Orang makan gaji kena cukai pendapatan. Tapi orang kaya ni main saham bos semua tak kena cukai. So sangat berat sebelah lah. Okey. Tapi itu salah satu cara kau buat GST kan. Cuma okey, kalau GST Semua orang bayar. dia habaq kita kutip GST dekat semua orang. Okey, contoh. Lepas tu dia kata kita pulangkan balik. Okey. Masalah dah bersebab kena kutip dekat orang miskin. Patut kalau hang nak buat betul-betul nak memudahkan lagi orang miskin, kutip dekat orang kaya dah. Sepatutnya kaya tu kaya lagi yang dia kira GST ni. Kalau tengok dia tak ambil pada dia ambil daripada orang kaya ni akan ambil daripada orang bawah. Jadi orang bawah ni yang kena, orang kaya ni tak kena apa. Sebab orang kaya contohlah bisnes besar. Dia boleh claim balik GST dia. Rakyat. Dia boleh claim balik. Dan rakyat time tu kita tengok rakyat yang kena bukan. Sebab kebanyakan rakyat orang miskin ni end user. Dia beli hujung. Contoh, aku rasa buku tak ada GST. Buku tak ada GST. Dia ada sesuatu benda tak ada GST. Cuma contohlah kita beli barang elektrik umpamanya kira macam ataupun perabot ke apa benda. Yang token hak buat perabot tu dia boleh claim balik GST dia. Tapi hak yang orang beli perabot last sekali tu Tak claim apa? dah claim tu bayar kan? Dia yang kena. Maksud dia yang kaya tetap kaya lah. Yang kaya Sebab yang kaya pun last kali dia pun boleh claim balik. yes. GST pun Dan mereka banyak main saham. Mereka ada cukai, mereka ada tanah. Kaya Duit. lagi. Seronok lah jadi orang kaya dalam Malaysia kan. Seronok lah. Maksud dia tak terkena benda tu. Dia riak lagi. Live. Boleh riak. Tak ada masalah. Macam contohlah kalau macam dululah aku terfikir lah juga kalau macam apa subsidi minyak. Contoh, kita tahu subsidi minyak bagi untuk orang kaya pun dapat. Kira kita tak mau bagi subsidi ni ke orang kaya. Fikir balik, boleh je buat satu macam sistem claim ke. Contohnya orang miskin ni tengok tanggal gaji. Yang ni aku just fikir random talk lah, aku tak tahu lah boleh dia laksanakan ke tak. Contohnya orang miskin yang lubung minyak apa semua ni simpan resit. Kalau ada dasar macam tu kata okey, orang hang gaji hang macam mana? Orang ni gaji hang dengan resit-resit hang semua, okey. Hujung bulan claim balik. Tapi renyah. Tapi renyah. Kita nak buat kerja dia usah. Hak yang orang buat kerja yang mungkin orang akan benci lah cadangan macam ni. Kata weh apa siapa dia ni buat dasar macam ni yang cuma kalau nak buat tu dia akan ada cara. Betul lah. Sebab pasti apa orang kaya boleh claim GST. Ada pakai my card tu letak baru dapat subsidi. Kira my card ataupun kira dia detect yang chip tu mungkin lah kot. Chip tu yang ni tanggal gaji sekian-sekian dapat subsidi minyak dan sebagainya. Sebab patutnya subsidi apa semua tu aku pendapat peribadi aku lah. Patutnya lebih ke orang susah lah. Tak payah sebab kalau driver ni dia guna chip card tu kira chances untuk menipu tu ada lah kan. Yang tu lah. Yang tu dia pun kena fikirkan lah. Yang tu lah. Cadangan yang tu macam mana? Cadangan macam mana kita nak buat. Tapi implementasi tu susah dan perlu perbincangan lanjut lah. Aku rasa implementasi tu bukan kerja rakyat tu fikir. Kalau polisi tu sepatutnya lah. Aku lagi suka kalau polisi dicadangkan oleh academician. Macam orang-orang Salib Pandai ni. Dia habaq. Sepatutnya buat macam ni. Polisi sekian. Tapi kat mana pun masih parlimen tu. Yes. Itu masalah dah. Kalau dalam parlimen tu kebanyakan dah tak reti fikir. Banyak orang cakap dalam parlimen tu. Lepas tu dia akan jadi macam on paper. Macam tadi ya. Dia kata dasar kita lawa. Tapi bila pelaksanaan gagal. Dia tak bergerak mana-mana. So somehow undi tu better kena betul Kalau buat allowance pun elok kot. macam mana allowance? Setiap bulan Allowance untuk orang miskin. Maksud dia yang buat benda ni, yang akan handle benda ni bank lah. Okay. Account setiap kali slip gaji yang mereka akan dapat, mereka akan tengok. Dan kerajaan setiap bulan akan kumpul subsidi walaupun tak banyak. Terus akan masuk ke akaun akaun orang susah ni. Biasa yang jalankan benda ni ada ni lah. Cuma masalah dari segi bank tu. Setiap bulan dia akan dapat. aku duk fikir dari segi macam penggunaan pula. Contoh kalau minyak. Kalau dia sekadar nak bagi fix amount untuk semua orang miskin akan dapat alam minyak sekian-sekian banyak. Kadang dari segi penggunaan pula dia ni guna lebih.
kawan ni guna korang. Yang tu lah, yang tu benda-benda ni semua ni implementasi lah. Tak report lah. Atas report macam mana kan, cuma biasalah orang marhum macam kita ni boleh fikir, boleh ada idea macam tu lah. Perangai waktu bawa kereta, waktu bawa motor, fikir macam mana kena repair. Okay. Mungkin saya tu kira cadangan bodoh lah, bukan ada faktor ke apa semua. Sebab boleh sembang lah. boleh sembang lah. Sebab macam mana nak kata, nak habaq tak kita geram maknanya. Nak habaq tak kita orang miskin ke orang marhum bawah ni geram dengan keadaan ni. Cuma kita tak boleh nak buat apa. Tapi minyak dia subsidi sikit. Sekarang ni tak sure. Subsidi dia tak ada, cuma Dikurangkan yalah, dikurangkan. Ada lah. Cuma dikurangkan. Dia kata baru-baru sebab harga PM kata harga macam baru ni dia kan buat dengan Aznil lah, berkaitan dengan isu ni lah. Dia kata kurangkan subsidi dan duit tu kita bagi melalui BRIM dan sebagainya. Ada itu. Jadi benda ni maksud dia BRIM tu dia atas dia bagi dekat orang ni lah, subsidi tu lah dia pindah kepada BRIM. Jadi kalau kata tengok balik macam tu, asalnya kalau kata contoh lah kita fikir daripada dia subsidi minyak tu kepada orang miskin tadi, lagi elok lah daripada nak ambil amount tu bagi kat orang miskin duit tu. Takut orang miskin ni dia tak disiplin untuk guna benda tu, dia guna untuk benda lain. Sebab kalau macam contoh kita betul salok subsidi tu untuk minyak saja. So kita boleh control lah orang. Sebab tu macam depa guna dulu. Contoh depa guna dulu, lepas tu lepas tu kita guna berapa banyak. Subsidi. Kita boleh control lah. Compare dengan kita bagi, okey ni RM200 duit minyak. Dia dapat dulu cash. Tak katalah orang susah. Dapat dia guna untuk benda lain dulu kan. Yang tu lah. Tapi tu semua dari segi implementasi kita kena bincang balik lah. Okey, polisi pendidikan. Pasal polisi pendidikan sebut tadi pasal kota dan sebagainya di EB. Dia sebut pasal contoh IPTA. IPTA kebanyakan Bumi-Putra masuk. Okey, kita ada UiTM dan sebagainya. Untuk orang kaya, yang ni pasal solusi lah, sebab nak increase balik pendidikan dan sebagainya. Untuk orang kaya, kalau mereka tak boleh masuk IPTA, mereka ada duit nak masuk IPTS. Tapi mereka ada duit. Dan compare dengan orang Bumi-Putra, dah lah beasiswa kurang. Dan nak masuk IPTS susah. Sekarang ni pun IPTA pun restricted juga. Tak semua dapat. So macam mana nak increase nak selesaikan masalah inequality kalau liberalisasi dari segi pendidikan pun bermasalah. Nak masuk U pun susah. Contoh sebab tahap pendidikan dia akan kurangkan inequality. Kiranya pembahagian kekayaan akan berubah dengan tahap pendidikan. Obviously lah, for obvious reason lah. Ada degree, master ke apa-apa, hang punya kerja kalau berdasarkan kelayakan akan lebih tinggi lah. Benda tu memang standard dekat Malaysia, standard benda tu. Cuma dia habaq lah dari segi liberalisasi pendidikan tinggi ni diserta pasal pengambilan pada tahun 2007 menunjukkan lebih banyak pelajar dimasukkan ke IPTS berbanding IPTA. Banyak masuk IPTS. Okey, lepas tu dihabaq pada tahun 2000. Pelajar bukan Bumi-Putra yang belajar di luar negara adalah seramai 112,000 orang. Berbanding hanya 5,800 orang pelajar Bumi-Putra yang kebanyakannya di Tajau. Yang dekat luar negara, Bumi-Putra yang belajar dekat luar negara 5,800 orang Bumi-Putra di Tajau. Kalau bukan Bumi-Putra di luar negara seramai 112,000. Banyak belajar luar negara. Sebenarnya banyak belajar luar negara. Dan itu tak pakai duit kerajaan. Tak guna. Yang tu kira setakat yang disebut kat sini dia tak sebut kata di Tajau. Yang di Tajau tu kebanyakannya Bumi-Putra. Okey. Dia pakai orang. Itu masalah dah. Bukanlah kata kita dengki. Tak. Dan tu maksudnya polisi kita dari segi peminjaman untuk pendidikan, polisi dan sebagainya tu perlu diubah lah. Itu antara cadangan dia lah, dia habaq. Okey. Solusi aku rasa takatlah boleh faham hal yang solusi tu. Yang ketiga, harga aset. Harga aset ni dia habaq
Harga aset dia kata oleh sebab itu dicadangkan agar satu akaun aset pendidikan ditubuhkan bagi meringankan beban hutang pelajar dan ibu bapa mereka dalam membiayai pendidikan kolej. Sama seperti yang dalam dana pendidikan di Amerika Syarikat. Kiranya ni untuk pendidikan lah, nak bagi kita lebih banyak lagi akses pendidikan. Okey, baik. Dia habaq okey, ni pasal aset. Dia disentuh, dia kata memiliki rumah bukan sahaja sumber keselamatan, kestabilan dan kebanggaan, malah cara yang berpotensi untuk meningkatkan kekayaan seseorang. Hampir 25% rakyat Malaysia tidak mempunyai aset ni, rumah. Dia kata selain harga hartanah yang mahal, halangan utama dalam memiliki rumah ialah bayaran pendahuluan. Down payment lah. Dia kata maka akaun aset perumahan berfokus boleh diperkenalkan bertujuan mengumpul dana pembelian atau bayaran pendahuluan rumah dan ini turut diamalkan di Amerika Syarikat. Dia habaq negara mana yang pernah buat dan dia ada cadangkan skim-skim macam mana skim-skim apa yang mudah untuk mudahkan orang memiliki rumah. Tapi rumah lemak dan dia sebut, kalau aku tak silap dia sebut kat dalam dia habaq even rumah kos rendah tu pun banyak orang tak mampu nak beli. Dia banyak sangat yang tak jual pun. Kadang panggil orang kita tu kadang-kadang beli lepas tu dia pergi sewa kat orang dan sebagainya. Kadang-kadang dia beli benda tu dia tak perlu pun rumah tu. Patutnya orang yang layak untuk rumah tu lah beli kan. Tapi tak. Dia rumah murah. Dia ada kabel dalam pula. Dia beli semua. Pakai beli. Dia yang beli. berlaku memang. Dia beli dan dia pergi sewa orang lain. Sama Cina punya projek kan. Okey. Beli 20 unit. Beli 30 unit, 100 unit beli. Lepas tu yang orang nak beli rumah tu habis kan. Betul. Habis dah. Baru dengar. Habis dah. Memang lah. Lepas sapu dah kat dalam. Macam ada orang dalam. yes, ada orang dalam. Tu yang masalah dia tu. Tapi kena limit kan. Lepas tu so yang Sepatutnya. jadi mahal lagi. So orang yang sapu awal ni Lepas tu dijual pula Dijual pula. dengan harga yang tinggi. Yes. Sebab kalau beli rumah, contoh kalau rumah tu rumah flat 33,000 contoh. Dia nak jual pula, dia boleh up benda tu akan naik 50 something, 60 something boleh beli. Kan tambah kalau hang decorate pula dalam. Harga rumah memang akan naik. Harga kereta memang akan susut dia. Cuma yang tu bagi apa? Kelebihan dekat orang kaya. Dia pembeli tu lah. Dia main kat tu lah. Gila orang miskin nak beli rumah payah. Dah nak beli rumah nak duduk tu susah. Patutnya kena limitkan benda tu kan. Yes. Untuk berapa unit saja untuk orang. Tapi tak tahu lah. Dasar ada kot. Dasar ada tapi kalau ikut kena amalan tu. balik depa limitkan benda tu pula, tak ada orang nak masuk depa punya projek punya ni. Tak ada orang. Nak beli macam mana pula kan. Nak roll duit pula lagi kan. Kalau macam apa boleh ada satu skim contoh penyimpanan apa kira kerajaan tolong apa simpan untuk beli rumah daripada umur dia sekian-sekian ke umur sekian-sekian. Lepas tu bila dah besar, skim tu boleh bantu dia untuk beli rumah, skim tu boleh bantu dia untuk belajar. Mungkin boleh selesai masalah. Cuma tu lah peruntukan tu lah. Mungkin BRIM tu kalau bagi BRIM 500 jalan 500. Tapi dah ni KWSP tu. Lepas tu dia buat tambah. Untuk rumah kan. Boleh? Betul? Kalau dah habis umur 55 kot, boleh berkurang tu boleh beli untuk beli, boleh guna duit KWSP untuk beli rumah. Tapi sebelum tu umur kalau kata sebelum umur 55 pun dah boleh keluar dah. Boleh guna dah. Dia ada apa fasa dia. Umur sekian-sekian boleh ambil 10% kot. Lepas tu naik umur sekian-sekian boleh berkurang full. Patut ada sampai 7,000 je tinggal dalam. Sebab mula-mula tu dia dah berkeluar dah. Maksudnya untuk bayar duit muka perumahan sekarang yang boleh keluar pun. Yang tu ada, memang betul. Memang boleh guna KWSP untuk beli rumah. Jadi pecah lah. Boleh beli rumah. Cuma tu lah. Kalau dia ada sikit, dia dah beli rumah dah macam kata. Dia dah beli rumah dah. Apa benda tak? Dia nak tinggal apa lagi untuk dia nak sara hidup dia ni pula. Satu yang kata boleh tahan 7 bulan, lepas tu gone. Lepas tu orang dia kita makan ciminggan. Yang tu yang sedih tu kadang-kadang orang tua. Patut duduk relax dan apa semua. Bukan nak kerja lagi. Tu tak kira lagi tengah-tengah kerja dia kata, hang dah umur 60 dah. Buang tu Ada kes. Dia buang tu Tahun tu tengah duduk kerja, dia habaq notis. Okey. Hari ni hang lah ambil gaji belah. Lepas tu kalau pak cik tu dia ada lawyer ke apa, tak apalah. Nak lawan kes kena pergi lawyer lagi, duit lagi.
Itu macam Benda renyah dia tak buat. dah kali tak payah lah, simpanan dia hang. Ya. PC Raja ni. PC Raja ni, yang paling best Raja ni dia nak menego. Lo, nego pula. Nego modal lagi. Sampai tak jadi pula. Bukan menego tu terus. Untuk Ya. dok benda tu. Risiko kat tu. Kesian dekat pekerja ni lah, orang yang susah, orang tua-tua pula. Settle lah. Bak Apa ni? Harga aset. solusi. Harga aset tadi selesai. Aku rasa aku tentu kalau ada yang aku tertinggal tu tolong beritahu lah. Yang pasal undang-undang anti diskriminasi tu dia ada sebut, dia kata salah satu cara mencapai perkara ini adalah meningkatkan syarat laporan ke atas syarikat mengenai komposisi kaum dalam jumlah pekerja pada setiap peringkat dan struktur gaji mereka. Maksudnya data, kumpul data pekerja, Meningkatkan apa tadi? dia habaq Ada kota je dah. meningkatkan syarat laporan. Syarat laporan. Maksudnya setiap company kena buat data pekerja mereka, berapa banyak Melayu, Cina, India. Ya, sound dah renyah lah kan. Aku tak tahu lah ada company nak buat ke tak. Tapi mungkin ada kot simpanan-simpanan tu. Sebab dia kata kalau ada kita buat satu undang-undang, memang company kena bagi tahu. So tak ada masalah. Data HR setiap HR kan ada. Cuma pemalas nak buat. Renyah kan. Banyak. Nak kumpul data memang susah. Lepas tu dia habaq. Bukan susah. Satu Ya, benda yang malas nak buat. benda yang renyah, kalau kita kata apa? Meticulous. Benda yang kecil-kecil ni. Kalau company tu besar lagi, banyak pula pekerja semua nak kena sort out. Tambah dia habaq kat sini, dia habaq kena sort out mengenai komposisi kaum dalam jumlah pekerja pada setiap peringkat dan struktur gaji pula dan sebagainya lah. Sepatutnya kalau dia dah ada sistem, dia boleh generate tau. Dia dah boleh generate data tu senang. Okey. Ada company pakai SAP tu okey lah. Jadi company pakai kuno lagi. Jadi Kuno pakai lagi. manual tu. Weh, manual. Kalau company ramai pekerja tulis manual, payah tak? Tapi selalunya yang pakai manual tu company Kecil-kecil lah, kecil-kecil lah. Selalunya Betul. 129 orang tu lah kerja lah. Dia pasti guna manual lagi sekarang. Baik. Ada pengalaman lah. Okey. Segi Baik, dia kata bagi memastikan para pekerja tidak ditindas, pembentukan kesatuan pekerja perlu digalakkan. Pasal persatuan pekerja ni memang ada. Cuma tak sure to what extent. Tapi ada certain company tak ada. Dia Macam kira company- dia tak bagi buat lah. Kan? Kau macam Company- Yang company besar je yang akan ada kesedaran nak buat tu. Persatuan sekerja. Yang company kecil ni selalunya happy mampu happy tak mau buat pun. Bukan tak Kau HR sebab tak bagi, happy boleh kau. buat. Boleh buat tapi macam pemalas nak buat. Kau kesedaran daripada pekerja pula. Kesedaran bekerja pun. Satu lagi lah. Ah. Kalau pekerja tu pekerja yang kelas bawahan, pendidikan tak berapa tinggi, Dia pun tak tahu pun. dia pun tak sedar pun. Dia pun tak sedar dia boleh pijak dan sebagainya lah. Semua kalau ada persatuan pekerja tu lagi bagus lah seperti yang dicadangkan dalam buku ni lah. Tapi selalu nampak trend lah. Kalau ada company besar je hak jadi ada 7,000 kerja kat atas tu. Okey. Bawah ada. Confirm akan ada persatuan kerja. Tapi kalau jenis 100 orang, 200 orang, Tak ada lah. memang tak ada. Trend yang tu lah. Ya juga lah. Tu pelik lah. Sepatutnya kalau persatuan pekerja tu yang kecil Tu. lagi mudah nak bincang. Mungkin boleh jadi lagi power tapi dalam company kecil lah. Tu. Kalau kot lah dia haramkan, aku tak sure yang tu. Takat ni tak ada pengharaman tu. Pengharaman tu kan. Aku tak jumpa lagi lah pengharaman persatuan pekerja tu. Kalau ikut pengalaman lah, bukan Ha. ada data lah. Ha. Tak ada lagi HR kata tak boleh buat. Tak ada ni. Kita kena check balik dasar dia tu lah. Ha. Ada ke tak ada kan. Okey. Dia habaq pasal nisbah gaji. Okey, dia kata syarikat di Malaysia agak kedekut dalam membayar pekerja mereka. Fakta ini disedari Ketua Setiausaha Pembendaraan yang menegur syarikat dengan mengatakan, anda meraih keuntungan, kenapa anda membayar pekerja kurang? Benda ni yang boleh tengok dalam Today Online. Dia sebutlah tak ada kat sini. Dia habaq dekat www.todayonline.com. Lepas tu dia habaq menurut beliau, pesalah utama ialah bank dan syarikat telekomunikasi yang pasal bayar kurang ni. Maka tidak mengejutkan apabila kita memperhalusi kadar pendapatan negara. Didapati pekerja mendapat 28%, kerajaan mendapat 5% dalam bentuk cukai, sementara pemilik korporat mendapat bahagian terbesar iaitu 67%. Kira daripada untung. Untung lebih
Company dapat banyak, pekerja dapat kurang. Tu dari segi gaji lah. Jadi tak dapat bawah. Pekerja tak dapat bawah. Dapat, kalau macam ikut data ni, pekerja dapat 28%, kerajaan dapat 5% cukai, company dapat 67%. Ya. Tinggi lah. Kata. Lepas tu dia habaq jelaslah polisi kerajaan masa kini menyumbang kepada peningkatan jurang kekayaan. Lepas tu dia kata, tapi dia still habaq, dia kata kejayaan polisi kerajaan dalam mengurangkan jurang pada tempoh 1970 sampai 1990, masa dasar ekonomi baru lah. Dia kata menunjukkan masalah ini tidak mustahil untuk diselesaikan. Kita pernah buat dah dulu, dia kata 1970 hingga 1990. Yang tu. Okey. Selesai, ada solusi. Memang kita dah ada perbincangan dah sebelum ni. Waktu aku tengah bincang, aku bentang buku ni dan sebagainya, kita dah bincang dah sama-sama kita kat sini. Cuma kita masuk juga kepada soal perbincangan. Mungkin ada sahabat-sahabat nak share isu-isu lain ke berkenaan dengan buku ni, ataupun aku ada soalan personal kepada diri aku sendiri. Aku harap sahabat-sahabat Hamid ni boleh jawab ah. Adakah isu ekonomi ni, okey, sorry lah kalau agak kontroversi dan sebagainya, isu ekonomi ni bolehkah kita beratkan dengan isu agama? Kita samakan dengan isu agama? Boleh tak pada pendapat hangpa? Hangpa rasa macam mana? Maksudnya contoh, kita fokus isu agama, kita kena fokus, kita kena tumpukan dan sebagainya. Boleh tak aku nak kata juga isu ekonomi pun kita kena tumpukan juga? Of course kita kena tumpu. Of course kita kena tumpukan. Dia melibatkan hidup orang ke. Kira macam Memang dah hidup Tuhan juga, tapi nak teruskan hidup perlukan duit juga. kiranya kita tak boleh nak menafikan isu-isu yang bukan isu-isu agama ni, ataupun sebenarnya isu ekonomi ni isu agama. Kan isu agama. Dia satu kan, kita kena faham. Okey, agama ni, Islam ni, perbezaan yang keistimewaan Islam berbanding agama-agama yang lain. Islam bersifat dengan syumul, Okey. menyeluruh, Dia rangkum semua lah. mencakupi aspek kehidupan manusia. Okey. Maksudnya sebab tu macam aku tengok macam mana Al-Banna menekankan dalam usul Ishri yang pertama kan. Al-Islam nizam syamilun yatanawalu madahirul hayati jami'ah kan. Islam satu agama yang syumul, yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia, betul ketenteraan, ekonomi, kekayaan, material dan sebagainya ni. Okey. Seperti mana kita anggap benda-benda yang macam ni sebahagian daripada Islam, dan kita macam dia kata seperti mana kama huwa aqidatus sadiqah wa ibadatus sahihah sawa'un bisawa. Last tu kan. Seperti mana kita faham ekonomi apa semua, politik apa semua ni, seperti mana akidah yang benar dan ibadah yang sahih, tak kurang tak lebih. Maksudnya macam mana kita anggap akidah tu sebahagian daripada Islam, ibadah tu sebahagian daripada Islam, macam tu juga kita anggap benda-benda yang lain tu sebahagian daripada Islam. Tak boleh kita pisahkan kan. Maksudnya yang tu yang menjadi satu masalah pada. Sebab tu sekularisme ni bukan kita, selalunya orang tuduh barat sekularisme ni. Betul sekularisme. Orang kata barat lah yang pisahkan agama dengan politik, kan contohnya. Tapi kadang-kadang setengah orang agama yang pisahkan agama daripada keduniaan. Isu ekonomi. Macam contoh kan, ni hang belajar apa? Belajar accountant. Accountant bina sekular. Contoh. Betul. Ada matematik sekular. Padahal benda tu sebahagian yang agama iktiraf benda tu. Kan? Jadi yang itulah kroniknya permasalahan kan. Orang kata hang bukan belajar agama kan. Sebagai Islam iktiraf benda-benda yang macam tu. Kita sebenarnya repeat balik, recycle balik apa yang barat buat pada zaman kegelapan. Okey. Kita repeat balik. Dulu saintis pada zaman Islam, dulu orang saintis-saintis ni banyak belajar daripada negara Islam. Jadi dia balik ke negara mereka, dia bawa main saintis, bawa main sains-sains ni, orang cari pandai ni. Gereja masa tu menguasai Eropah tu, kuasa gereja lah. Jadi gereja kata, hampa belajar ilmu khurafat ni, ilmu murtad ni, bukan ilmu agama kita ni, kan, sains apa semua ni kan. Sebab dia pun belajar daripada orang Islam. Jadi dia pun pakak pun semua kan. Jadi sekarang ni kita dah anggap jantung bukan daripada Islam, padahal dulu Islam menguasai benda tu kan. Kiranya orang yang kadang-kadang tu orang yang duk cakap macam ni sekular, dia sendiri amal sekular semua. Kita sendiri yang sekularkan agama tu.
orang agama sendiri yang buat. Sebab bukan semualah, bukan maksudnya semualah, sebahagian sedikit lah, sebahagian yang konservatif ni, hang belajar apa, hang bukan belajar agama, hang belajar ilmu sekular, hang belajar ilmu sekular. Padahal yang tu agama iktiraf ilmu yang macam tu kan. Elok-elok masuk kelas agama, duduk masuk kelas sains. Kan Satu apa, lagi Allah Ta'ala ajar Adam asma' kulluha. Ah. Nama semua benda. So daripada nama semua benda tu dia main terminologi, dia main pada bidang-bidang. So dah cover lah tu ilmu Tuhan juga macam apa kan. Abang nak tambah apa? Satu lagi kita dulu kan kita dulu bentang tentang buku Pemuda Muslim kan. Sebab tu Risalah Pemuda Muslim. sebab tu aku cadang benda tu macam menjadi satu mukadimah lah pada kita kan. Kan aku cerita tentang apa ni? Allah jadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan atas muka bumi ni manusia ni nak jadikan khalifah. Apa tugas khalifah? Khalifah dia ada dua tugas utama. Yang pertamanya al-ibadah wal imarah. Ibadah maksudnya membabitkan hubungan manusia dengan Tuhan. Imarah ni memakmurkan muka bumi. Maksudnya tanggungjawab kita ni selain pada ibadah, mesti memakmurkan muka bumi. Ekonomi sebahagian pada memakmurkan muka bumi lah. Maksudnya macam mana kita cakna memakmurkan lingkungan dan sebagainya ni. Jangan tanah tu. Maksudnya kita kena buat lah benda-benda yang macam tu. Kan? So tak boleh cakap pada aku jadi hang gitu kan. Kamera fobik. Jadi macam tu lah. Alright. Macam mana masing-masing berpendapat lah kata apa? Tiga. Ekonomi dengan isu agama ni kita tak boleh nak kata ekonomi bukan isu agama. Kita tak boleh kata betul. Ekonomi isu agama, obviously isu agama sebab dari Islam ni, lah. okey, kita seorang yang beragama. Ekonomi ni tanggungjawab orang yang beragama, faham tak? Kita kena maksudnya orang yang beragama ni antara tanggungjawab dia kena selesaikan masalah ekonomi ni kena selesai. Sebab masalah manusia raya. Kita mana bayar zakat pun tu. Sebab tu Islam ada zakat, ada apa semua, basmi kemiskinan, tentang kebajikan, tentang apa semua kan. Kita jangan salah faham lah benda tu lah. Pasal ekonomi ni memang dalam Islam dah. Kalau tak ada lah disebut pasal Baitul Mal, Kopdor. sukat tu kena sekata. Jangan apa tipu dalam nyukat timbangan dan sebagainya. Padahal benda tu kita benda macam kecil je tapi kita tak wujud dah bagi muamalat apa tu. muamalat kan. Jangan jumutkan agama ni kepada just akidah. Pasal benda tu je sebab berpunca daripada akidah ni semua ni dia main kepada sistem pula dan sebagainya. So aku rasa menjawab aku soalan aku yang aku tanya kepada apa. Kalau apa ada apa-apa lagi nak tambah sila. Kita buat round table sebelum kita tutup insya-Allah. Aku sentuh semua. Sila, ada apa? Tak ada lah. Sorry. Aku rasa macam antara benda yang tadi masalah tadi tu masyarakat masalahnya satu dasar. Okey. Dasar kita ni maksudnya kemungkinan aku tak tahulah macam mana sejauh mana benda tu kan. Tapi dasar kita ni yang menentukan orang-orang politik yang bukan daripada sebab penentu dasar ni patutnya orang-orang yang betul-betul ada pengetahuan yang bagus tau. Academician lah saya kata. Yes. Masalahnya orang politik ni bukan semua academician, banyak yang bodoh. Okey lah, betul lah. Kalau kita tengok dalam parlimen kan, bergaduh, maki hamun, kelak apa, takkan benda selekeh macam ni berbincang pun nak perintah negara kot. So macam tu lah. So maksudnya aku punya pandangan, aku rasa benda ni dibuat tapi tak tahu sejauh mana tu berkesanan.